Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran surah ketiga pada ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairad dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Ali Imran surah ketiga ayat 83. Apa dia nak cerita? Hari ini kita nak cerita tentang hakikat Islam. Hakikat seorang Islam tu macam mana? Terus terang saya bagi tahu, poin ini poin yang saya catat 20 tahun dulu ketika saya berforum perdana dengan dua orang ustaz. Jadi bagi saya agak menarik poin-poin ini. Mungkin saya akan kaitkan dengan ayat Quran dan hadis, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi dalam ayat tadi jelas seluruh makhluk di bumi, di langit yang dicipta oleh Allah tunduk taat, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Apa maksudnya? Dan tapi kena ingat, kamu semua akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Tunduk dengan sukarela ataupun terpaksa. Contohlah, kita ni adalah insan, makhluk yang dicipta oleh Allah. Sebagai contoh yang Dr. Hamka buat berdasarkan ayat ni, cukup menarik. Yang muda, mau tak mau satu hari jadi tua. Sebab kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Yang hidup, mau tak mau akan mati. Dia buat contoh bulan, bintang, matahari. Mereka beredar mengikut ketentuan Allah. Malam timbulnya bulan, pagi besok matahari pula terang benderang. Ini contoh yang dibuat oleh ulama. Justru kita sebagai hamba yang lemah, yang kerdil ini, marilah kita tunduk taat pada segala perintah Allah, sama ada kita suka tak suka. Tau'an wa karhan tadi dia sebut. Kamu suka tak suka, kamu kena terima. Take it or leave it. Jadi maknanya kita perlu ingat, wa ilaihi yurja'un. Kamu semua, kata Allah, akan dikembalikan kepada kami. Yang kaya, yang miskin, yang hebat, yang sederhana, yang handsome, tak handsome. Itu muqaddimah hakikat Islam. Makna keseluruhan makhluk yang dicipta oleh Allah, malaikat, jin,
Kesemuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Baik. Jadi kata panel, salah seorang panel tu dia membahaskan hakikat Islam ni ada 5 dia sebut. Pertamanya ialah mentauhidkan Allah, mengasakan Allah. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Awal-awal lagi. Ini tauhid. Ini soal akidah. Ini soal keyakinan. Katakanlah Allah itu asa, satu. Orang Islam, hakikat Islam yang sebenar, pertamanya mentauhidkan Allah. Wajib meyakini Allah itu tunggal, satu sahaja. Kalau lebih daripada satu, confirm. Ya? Confirm. Dunia ni tak aman. Di Malaysia ni nak tanya, berapa orang Perdana Menteri? Seorang ya. Cuba bayangkan kalau ada 2 Perdana Menteri. Kelang kabut tak negara? Itu segi Perdana Menteri. Alam ini pencipta dia Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. As-Sajdah ayat 4. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sebab tu Allah isytihar, sekiranya wujud, sekiranya ada Tuhan selain Allah, berlakulah kerosakan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22, surah ke-21 ayat 22. Allah buka-buka muka surat tu, Masya Allah. Hei, tangan ni tuan-tuan dan puan hari-hari pegang kitab tafsir dan hadis. Ini bukan flash in the pan tau. It's fluke. Nasib tak nasib memang betul. Tangan ni hari-hari. Ni kalau penampar ni, dengan izin Allah balik awal. Nak bagi hilang ngantuk aja. Buka-buka selalu macam tu, alhamdulillah. Kalau saya lupa kan, macam ada benda bagi tahu. Surah sekian ayat sekian. Buka-buka terus. Nah, cuba dengar. Dia sebut di sini, saya baca tadi betul, Lau kana fihima alihatun illallah Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Tu satu. Hakikat Islam yang pertama, mentauhidkan Allah. Lawan kepada tauhid atau mengasahkan Allah ialah syirik. Ini bahaya akidah. Akidah akan rosak apabila kita mempersekutukan Allah. Saya ulang sekali lagi, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil di antaranya riak. Kita beribadah bukan kerana Allah, kerana manusia. Hadis menyebut, esok pergilah minta pahala daripada manusia yang kamu tonjolkan amalan kamu. Allah tidak memberi pahala. Ya? Mereka tidak kekal dalam neraka. Tetapi syirik akbar, syirik besar, ini pelaku syirik besar kekal dalam neraka, yakin dan percaya. Ia membatalkan iman dan Islam. Mana dari Quran An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Tu dalil. Kita baca. Tak payah terjemah. Cuba dengar. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Allah tak ampun. Dia sebut Allah tak ampun.
dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dosa membunuh sesama makhluk, dosa minum arak, dosa berjudi, berzina, na'udzubillah. Sebut saja, bukan suruh buat. Jangan salah faham lah. Nanti you misconstrue my statement, jam. Kan? Jangan salah faham. Ini contoh. Sekadar meminum arak, peminum arak, penzina, mereka bertaubat nasuha, insya-Allah hak keampunan hak Allah. Tapi kalau syirik akbar, apa dia? Nanti kita buat contoh. Dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah dan dia perlu taubat nasuha. Makna dia mula semula sebagai seorang Islam. Tanyalah ustaz-ustaz lain. Ustaz adat pada, Assalamualaikum ustaz. Tengok dia kata, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Allah nak ampun pun ada syarat, mesti taubat. Dan taubat yang disusuli dengan amal-amal soleh. Tapi kepada pelaku syirik akbar, syirik besar ni, dia perlu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah mula lain. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Ini syirik besar, syirik akbar. An-Nisa ayat 48. Macam mana? Kerana bagi dia ada lagi Tuhan selain pada Allah. Itu yang berat tu. Allah pun dia sembah, makhluk pun dia sembah, dan dia menganggap makhluk ni standing seperti Allah. Itu yang kata sekutu tu. Sekutu, mempersekutukan Allah, ada tandingan kepada Allah. Allah sebagai Tuhan pencipta dia, ini manusia ni pun dia menganggap kalau bukan kerana si fulan ni, hidupku jadi susah. Itu syirik akbar. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Allah tanya dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 21. Apakah kamu ada Tuhan selain pada aku yang mensyariatkan urusan kehidupan kamu, urusan agama kamu yang tidak diizinkan olehku? Allah tidak membenarkan manusia menggubal sebarang undang-undang untuk mentadbir kehidupan manusia itu. Tak boleh. Makna penggubal undang-undang itu dia sudah berlagak seperti dia atau seperti Tuhan. Dia syirik. Kita yang menerima, mengamal undang-undang ciptaan dia yang digubal oleh manusia ni, kita juga syirik. Sama-sama batal iman dan Islam. Ini yang disebut bid'ah. Bid'ah jenis ni dia orang tak sebut. Ni yang cerai. Duk asyik kelang kabut baca Yasin malam Jumaat. Bid'ah. Kamu tak nak baca, kamu punya pasal lah. Sebab kita menghormati pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bid'ah ada yang hasanah, yang baik, ada yang dhalalah, yang sesat. Kalau baca Yasin malam Jumaat menyebabkan masuk neraka, lebih baik pergi bakar semua Quran. Tiada buat contoh tempoh hari. Yang mana lebih baik, kita menonton TV pada malam Jumaat atau baca Yasin? Kita ada dalil weh. Dalil. Hampa ingat aku cakap tak ada dalil kah? Allah berfirman, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Dan beramallah kamu dengan amal-amal yang baik, moga-moga kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baca Yasin baik, buat tahlil baik. Tak nak buat, diam sudah lah. Tuan rumah pun dia jemput tu imam, nak makan kenduri, tapi dia minta tahlil dulu. Tak buat tahlil, dia tak pergi makan. Bid'ah yang betul-betul yang membatalkan akidah, iman dan Islam tidak dicakap. Ini dia kitabnya. Hadis 40 Syekh Mustafa Abdul Rahman. Muka surat 323.
kita dengar contoh-contoh bid'ah. Dan bid'ah ini saya menegaskan membatalkan iman dan Islam. Kenapa? Karena kita mempersekutukan Allah. Kita menerima, kita mengamal undang-undang yang digubal oleh manusia. Kita baca dulu, nanti kita ulang semula At-Taubah 31. Walaupun yang menggubal undang-undang itu namanya ulama, tak boleh ikut. Sekiranya undang-undang tersebut, peraturan tersebut menyalahi Al-Quran. Dengar, contoh bid'ah. Syekh ni hebat. Kalau tak salah saya, Syekh Mustafa Abdul Rahman ini adalah orang Pulau Pinang. Tuan-tuan bayangkan tengok, dia boleh susun matan arba'in karangan Imam Nawawi, bukan sekadar dia terjemah di segi makna hadis, tetapi dia mensyarahkan. Syarah mana dia menghuraikan. Bukan kerja saya. Saya hanya menyampaikan saja. Macam penyampai berita berita nasional pada malam ini. Saya Syarilo. Bulletin utama. Contoh. Dengar. Beberapa contoh bid'ah. Kenapa yang ni hampa tak cakap? Saya bimbang, takut kategori menyembunyikan kebenaran. Contoh bid'ah, dengar. Menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia dan menolak nas atau keterangan dari Allah dan Rasulnya. Menolak nas Quran dan hadis. Atau meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasulnya kerana mengikut fikiran dan pendapat manusia. Ini bid'ah, bukan sekadar bid'ah, batal iman dan Islam, syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada manusia yang nombor akaun Maybank dalam skrin salah, Ustaz. Nombor akaun Maybank kat skrin salah. 552059703378 Maybank. Cek balik. PA ni sebab dia tahajud lebih. Dengar ayat saya baca tadi. Ni contoh. Manusia menggubal undang-undang untuk mentadbir kehidupan manusia. Tak dibenarkan sama sekali. Kenapa? Asy-Syura tadi. Am lahum syuraka. Kamu ada lagi Tuhan daripada aku. Syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Yakni syariat, undang-undang yang aku tidak izin kamu lakukan. Asy-Syura 31, muka surat 266, tafsir Profesor Mahmud Inur. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada di kalangan manusia yang mengangkat ulama sebagai Tuhan, rahib, pendeta, padri sebagai Tuhan, yang kita dah sebut 266. Apa maksud mengangkat ulama? Surat 266. Adapun maksudnya mereka mengangkat alim ulama dan pendetanya menjadi Tuhan, ialah mereka mengikut dan tunduk pada alim ulamanya tentang hukum sesuatu perkara, meskipun tidak sesuai dengan hukum kitab Allah. Tak boleh ikut. Walaupun dia PhD syariah, PhD mana permanent head damage. Otak dia dah sudah rosak. Otak sekular, otak liberal. Dia nak buat undang-undang yang boleh menyenangkan hati pemerintah. Tak boleh. Tak boleh. Dia buat undang-undang yang boleh memberi pulangan kepada dia. Tak boleh. Ni yang kata hakikat Islam. Yang pertamanya ialah mentauhidkan Allah. Lawan pada tauhid, syirik. Kita baca hadis. Macam mana hadis tu? Saya sebut Melayu dulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi menyebut ataupun Nabi bersabda, siapa yang mati mempersekutukan Allah, dia ahli neraka. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah
Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Nabi sebut siapa yang mati, ini hadis Muslim sahih. Siapa yang mati, dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Bagi dia Allah segala-galanya. Pemberi rezeki, undang-undang yang paling berkesan hanya undang-undang Allah, bukan undang-undang ciptaan manusia. Ini akidah. Rezeki Allah yang menentukan. Kehidupan kita Allah yang mentadbir, mengurus. Dia yang menentukan segala-galanya. Ini akidah betul. Kalau dalam hati je, undang-undang ni nampak okey juga, lebih baik daripada undang-undang Islam. Lingkup jahanam akidah. Sama baik pun tak boleh. Yang ni kena buka kitab Syekh. Syekh mana? Syekh di antaranya Syekh Wahbi lah. Saya beli kitab ulama Wahbi ni, nak tengok juga apa pandangan. Di antaranya ialah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Saya bukan anti Wahbi. Jangan kata aku anti Wahbi pula, aku cari yang sampai ke dalam lubang. Kan? Apa yang betul saya terima. Syekh kata menyamakan hukum Allah dengan ciptaan manusia jadi kafir. Saya bukan mengkafirkan siapa-siapa. Ada dalam Facebook kata saya mengkafirkan orang. Hang berani mai lah jumpa aku. Kan? Aku nak tengok hampa gentleman. Hampa berani duk maki ustaz-ustaz dalam Facebook je. Dayus tu. Mai jumpa face to face. Kita forum bukti di mana kenyataan saya tak betul. Kita menyamakan. Menyama pun tak boleh. Mesti Islam lebih. Islam lebih tinggi. Walaupun yang menggubal undang-undang itu ulama. Tadi kita dengar dah. Itu maksud mengangkat ulama, mengangkat rahib, mengangkat pendeta, mengangkat padri. Padri buat undang-undang yang menyalahi kitab Injil. Semua pakai ikut syirik. Sekarang Injil mana ada original lah. Semua telah ditukar, dipindah, diubah. Islam lah, Al-Quran lah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijri, surah ke-15 ayat 9. Yang tak pernah berubah Al-Quran. Dulu, kini dan selamanya. Al-Quran is still intact. Kekal. Zaman Nabi sampai sekarang, itulah barisnya, itulah bacaannya. Masya Allah. Boleh? Macam tak faham yang ni? Itu syirik. Maknanya mempersekutukan Allah. Jadi dalam hadis tadi, siapa yang mati tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk syurga. Tapi ingat, siapa yang mati dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk neraka. Dalil Quran Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Syirik kecil pun masuk neraka ke? Riya, dia solat, dia tak dapat pahala. Logiknya bila ada pahala, ada bekalan akhirat, dengan pahala dan rahmat Allah masuk syurga. Tapi dia solat kerana manusia, masuk neraka dulu. Dia tak kekal. Syirik kecil. Tapi kalau syirik besar tadi, dia meyakini ada lagi selain pada Allah sebagai Tuhan, sehingga mereka mencintai. Ini yang saya bimbang. Selalunya berlaku pemimpin. Pemimpin ni ulama, pemimpin kerajaan. Ada ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 165. Apa dia ayat? Lama tak baca lah. Wa minan nas tu Ustaz hadap. Wa minan nas man yattakhidhu min duni. Ada sepotong ayat tu dalam surah Al-Baqarah, tak apa saya cari. Cuba dengar. Sehingga mereka mencintai makhluk ni sama macam cinta pada Allah. Dan mereka taat kepada makhluk sama macam taat pada syirik. 165. Betul dah pun. Syaitan ni kata tak betul. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Cuba dengar. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain Allah untuk menjadi sekutu-sekutu, tandingan kepada Allah. Mereka mencintainya, memuja, mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ustaz ni cakap ada dalil tau. Bukan cakap kosong.
Hampa duk hentam aku dalam Facebook, nanti aku cari hampa. Hampa panggil lah ustaz hampa pertama meh forum dana aku nak tengok. Kan? Tak mau langsung belapang dada. Macam mana Allah nak masukkan hidayah Islam ke dalam jiwa? Kerana kita menyempitkan dada kita. Nah, ayat tadi dalam surah Al-Maidah 72. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya haram syurga bagi dia dan tempat tinggalnya kelak ialah neraka. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil tak kekal. Syirik besar kembali pada An-Nisa 48. Allah tak ampun dosa itu. Kamu kena mengucap 2 kalimah syahadah, taubat nasuha dan beramal soleh. Mula kehidupan sebagai seorang Islam yang baru. Ni siapa pula telefon? Aduh, letih. Kan? Baik. Boleh Yang kedua. Yang kedua, hakikat Islam yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua mematuhi segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Segala suruhan. Segala suruhan Allah ni wajib kena patuh. Ini seorang Islam. Suka tak suka, bukan soal solat, puasa, zakat, haji, hudud, qisas. Ini semua ibadah ni, kita nak sebutlah, ibadah ni dia terbahagi kepada 2. Kata ulama, ibadah terbahagi kepada 2. Pastikan ibadah ini kita buat kerana Allah. Kerana kita taat pada Allah. Ibadah khusus solat, puasa, zakat, haji. Ibadah umum menunaikan amanah, berbuat baik pada kedua ibu bapa, melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua ibadah. Jangan kita sempitkan, aku orang Islam, aku solat alhamdulillah, aku berpuasa, pergi haji, menunaikan zakat alhamdulillah, tak tutup aurat. Tak betul lah. Ayat ni nanti saya baca Ustaz. Al-Hajj ayat 7. Ya? Dalilnya wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Tu dalil dah. Apa yang Muhammad perintahkan pada kamu, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dia larang, Allah larang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang atau cegah, tinggal sama sekali. Jadi hakikat Islam yang kedua, melaksanakan suruhan-suruhan Allah, melaksanakan segala suruhan Allah. Solat, puasa, zakat, haji, tegakkan negara Islam, laksana syariat Islam, laksana pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem kemasyarakatan Islam, sebut apa saja, semua daripada Islam. Yang ketiga, mematuhi segala larangan Allah. Tadi mematuhi segala suruhan. Larangan Allah saya dah sebut, walaupun merugikan kita, kena tinggal. Arak, judi. Yang peliknya agama lain kata tak haram minum arak. Kita dah sebut dah. Kita punya pelik, hampa ni tak guna akal ke? When you are drunk, bila kamu mabuk, kamu bukan ingat apa benda dah. Langgar roadblock pun dia tak mengaku. Kalau dia mengaku, mampus dia. Banyak dah kes, puluhan kes pemandu mabuk. Di England pun dia orang tak benar. Dia kata macam mana perkataan? When you drive, don't drink. When you drink, don't drive. Itu di antara yang disebut di England lah, lebih kurang macam tu. Bila kamu minum, jangan mandu. Bila kamu mandu, jangan minum. Yang terbaik, jangan minum langsung lah, bahlului. Bukan ada faedah apa. Otak kamu jadi sewil. 3 lane, kamu nampak banyak lane.
Jadi segala perintah Allah semua wajib ditaati. Baik perintah suruhan maupun perintah larangan. Boleh faham? Nah, kita boleh ambil ayat tadi lah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat pengharaman arak Al-Maidah 90. Riba lagi satu. Sistem konvensional ni ada sistem riba. Ali Imran 130. Riba tidak dibenarkan kerana dia menindas. Ya. Kadang-kadang Allahu a'lam lah. Kadang-kadang kita dengar ini sistem kewangan Islam. Dengar baik-baik. Contoh aja. Pinjam 100,000 beli rumah. Bayar balik 220,000. Oi, ini cara Islam ke jam? Kan? Nah. Ada orang panggil telefon saya pula dah. Bank Islam panggil. Tak pasal kita jawab. Pinjam 100,000, bayar balik 220,000. Ni betul ke syariat Islam ni? Islam dia ada qadar hasan. Saya tak pandai lah. Saya bukan bidang saya. Tapi yang kita faham sikit-sikit macam tu lah. Ini keuntungan berlipat ganda, tapi mereka guna nama-nama Islam. Tapi oleh kerana kita dah tak ada pilihan, tu je yang ada pun. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz pernah sebut, di Malaysia ni ketika tu yang ada bank Islam je. Tolong telefon balik 4220061. Telefon bekas sekolah apa? Kata ustaz duk. Apa nama? Tuan Guru ni Abdul Aziz. Itu saja pilihannya ada. Saya tak mau komen banyak-banyak. Ini mungkin penting ni tali bank pakai betul call tak. Tak maaf tuan-tuan sebab ada panggilan. 422 tu, 42204220061. Kena tekan 9 dua kali. 9 dua kali. Tak maaf sebab ada bank panggil, mungkin ada pasal cek apa ke. Tak maaf Itu cerita dia. Jadi maknanya sistem riba ni benda yang tak betul. Ada penindasan. Bila ada penindasan kita tak mau. Nah. Sebab tu Islam mengharamkan riba. Ali Imran 130. Yang keempat, hakikat Islam ialah menerima dengan redha segala hukum dan perintah Allah Subhanahu. Kita terima. Kita redha. Itu hakikat seorang Islam. Tak ada dah nak bunyi ish. Kalau kita buat tak apa dah. Okey ke kalau kita implement Islamic laws? Ini ketetapan Allah selaku pencipta alam. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Allah bersumpah, maka demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umat kamu umat yang beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau membuat keputusan, mereka menerima keputusanmu dengan sepenuh hati. Itu cerita dia. Ini makna yang keempat. Yang keempatnya ialah menerima dengan redha segala hukum dan perintah Allah. Saya nak ulang hadis dan kitab Matan Arba'in ni, hadis ke-41 Imam Al-Hakim. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yang bermaksud tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Kalau ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dipertikaikan, masih tidak dilaksanakan, kerana beliau ini Allah pimpin dengan wahyu,
Memang tak silapnya. Kita banyak silap. Nak sebut yang lain, pergi sebut yang lain. Tersasul. Itu kelemahan kita. Nah, tiba-tiba kita tak nak terima. Ini menandakan iman kita belum sempurna. Karena hakikat Islam yang keempat, menerima dengan redha segala hukum, segala perintah Allah. Akhir sekali, tak malah kerana ada gangguan nak kena pergi bank apa. Yang kelimanya, tidak menolak sesuatu yang datang dari Allah maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat Islam. Kita tidak menolak. Asalkan ini hujah Quran, ini hujah hadis, kita terima. Quran jangan kita ragui. Awal-awal lagi, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini satu guideline, garis panduan yang bakal memimpin manusia supaya manusia itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang ragu. Wa man asdaqu minallahi haditha, yang bermaksud, dan perkataan siapakah yang lebih benar, lebih betul daripada perkataan Al-Quran? Ada yang lebih betul? Takkan Injil, takkan Bible, takkan kitab-kitab Hindu. Ini iman. Sebab itu hakikat Islam yang kelima, menerima dengan redha. Dia tidak menolak di antaranya, tidak menolak sesuatu yang datang daripada Allah maupun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita baca hadis. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim. Digabungkan kedua-duanya sekali. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Surah An-Najmi surah 53 ayat 3 dan 4. Beliau dipandu dengan wahyu. Saya ilham. Kadang-kadang jam, keletihan, tak ingat. Dia wahyu melalui perantaraan Jibril. Mana dari Quran melalui perantaraan Jibril? Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 1-2. Sebab itu wajib kena percaya. Bukan sekadar meyakini kebenaran Al-Quran, hadis pun tak boleh tolak. Tolak Quran kafir, terima Quran tolak hadis pun kafir. Mana dia dalil? Kena terima kedua-duanya sekali. An-Nisa 59. Tak apa, kita ulang. Ni hari ke-51 lah ni kuliah ni. Nah, ada lagi berapa puluh tajuk lagi. Bila nak habis? Lagi COVID tak habis, saya pun tak habis lah. Lagi masjid surau tak buka, tonton tunggulah yang tak ada kerja. Guru-guru kan ada kerja apa? Kan? Itu cerita dia. Kerana beliau ini sebaik-baik petunjuk. Sebenar-benar perkataan ialah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau dipandu dengan wahyu. Kita tidak. Kadang-kadang silap, tersasul, terlupa. Boleh? Itu hakikat Islam. 5. Pertama, mentauhidkan Allah. Saya nak ucap terima kasih lah pada panel yang berforum perdana dengan saya 20 tahun dulu. Saya catat, saya sempat catat. Saya memang suka catat. Banyak catatan-catatan tok-tok guru, ulama-ulama yang saya pergi dengar ceramah, termasuk Tuan Guru almarhum Tuan Guru Dr. Harundin dan sebagainya. Saya punya main duduk dekat bank tu yang dia cilawu sikit, minta maaf. Baik, entah kenapa dia telefon kerap sangat. Aku nak bagi tahu duit masuk 3 juta apa. Kan? Alhamdulillah. Baik. Jadi pertama mentauhidkan Allah, yang kedua mematuhi segala suruhan, yang ketiga mematuhi segala larangan. Asalkan dilarang jangan buat walaupun merugikan kita. Saya berhenti kerja tau. Bank riba. Ustaz Hadap berhenti kerja, bank riba. Kami hidup sampai hari ni dah melebihi umur Nabi SAW lah tu.
Nabi 63, saya 65. Ni insya-Allah kita dah doa Ramadan Al-Mubarak, tambah lagi 30 tahun. 95. Covid 90 tahun buat lagi. Live kuliah duha. Nah, kami tak mati kelaparan pun. Ya. Mematuhi segala suruhan Allah, mematuhi segala larangan Allah, itu adalah acuan yang betul. Sebab acuan ini sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Al-Baqarah 138. Itu acuan yang datang pada Allah. Mana mungkin acuan undang-undang peraturan dari pencipta alam ini akan merosakkan kita, akan merugikan kita? Confirm tidak? Yakin, buat dulu, insya-Allah Allah tunjuk kebaikan. Yang keempat, maknanya menerima dengan redha segala hukum dan perintah Allah. Kita kena redha. Kita akan kembali bertemu dengan Allah. Yang kelima, akhir sekali, tidak menolak sesuatu yang datang daripada Allah maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah untuk hari ini. Tak maaflah gangguan-gangguan. Esok kita akan bahas hadis pula. Saya sediakan 7 hadis akan baca depan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan. Masya Allah, Ustaz 70 dah. Allah, mudah-mudahan Allah memberkati umur Ustaz-Ustaz. Allahu Akbar. Saya tak tahulah boleh sampai 70 ke tidak. Kan harap-harap sampai 100 lah, insya-Allah. Kan? Tengok-tengok kameraman dah tukar dah alamat. Batu 2. Dia pergi lagi awal. Tak adalah orang nak rakam. Nah, insya-Allah, jadi terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat. Esok saya akan bahas peristiwa akhir zaman. Berdasarkan 7 hadis. Hadis saya boleh taklah, taklah banyak sangat macam ayat Quran tu, boleh lah insya-Allah. Yang mana kita ingat, tak ingat kita rujuk kitab, tak ada masalah. Jadi seperti biasa, terima kasih di atas infak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Teruslah berinfak. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kamu semua ataupun antum semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Aku dan Al-Quran sekali lagi. Siapa yang nak pergi umrah 25 hari bulan November, kalau semuanya okey, harap-harap ada 100 orang yang akan ikut saya, insya-Allah seluruh Malaysia kan. Saya boleh bawa cameraman pergi free, bagi satu seat free untuk dia. Dah 100 orang, saya confirm dah free. Takkan saya pun nak kena bayar jam. Saya bukan ada duit. Stop stevia. Ni kencing manis, dia boleh kontrol diabetes. Dia boleh kontrol kencing manis dengan izin Allah kalau sesuai. Tapi yang dia tak boleh kontrol kencing orang. Yang tu tak boleh. Kalau kencing orang yang tu cerita lain lah. Yang tu kena ambil kabat. Orang Kedah kata kabat. Itu ceritanya. Dan kita ada TM Catering. Tukang masak kita, insya-Allah. Kalau nak buat kenduri kahwin. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syarilong Original. Klik link yang tertera tu. Klik kat situ. Bolehlah kita ada sikit pendapatan untuk membantu. Itu yang saya buat. Saya pun tak tahu benda ni. Dia orang ni lah beritahu. Kalau banyak yang subscribe, bukan kena bayar pun, tekannya. Esok bila ada, insya-Allah bila ada duit masuk ni, tuan-tuan yang ada kesusahan kepada telefon, give me a call, give me a courtesy call. Saya perlukan bantuan. Kalau ada, kita salur. Saya dah buat lama dah, tapi bukan melalui inilah, saluran yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, kedua ibu bapa kita muslimin dan muslimat, dan saya memohon kemaafan kesabasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.